Istilah negara dapat dibahaskan kepada 3 konsep asas iaitu yang pertama, suatu bangsa yang mendiami sebuah wilayah fizikal yang mempunyai sempadan dan ditadbir oleh sebuah kerajaan. Yang kedua, suatu kawasan yang mempunyai institusi pemerintahan yang sistematik dan didiami oleh sekumpulan masyarakat. Yang ketiga, sekumpulan masyarakat yang mendiami sebuah kawasan atau wilayah secara tetap dan ditadbir oleh sebuah kerajaan. Oleh itu, secara ringkasnya, negara ialah satu kawasan atau wilayah yang mempunyai sempadan yang jelas dan mempunyai kerajaan yang sistematik serta didiami oleh penduduk atau rakyat secara tetap. Menurut Oxley-Milley 2017, negara merupakan satu wilayah atau kawasan yang diperakui oleh negara-negara lain dan ditadbir oleh sebuah kerajaan yang berdaulat dan merdeka. Menurut Undang-Undang Antarabangsa, sebuah negara harus mempunyai 4 unsur iaitu yang pertama, kerajaan, yang kedua, wilayah, yang ketiga, kedaulatan dan yang paling penting adalah rakyat kerana rakyatlah yang akan membentuk sebuah kerajaan yang merdeka. Namun, sebuah negara yang berdaulat harus mempunyai ciri-ciri merdeka, berkuasa sendiri, beridentiti, berwibawa dan mempunyai perlembagaan. Bangsa merupakan sekumpulan manusia dalam sebuah ketatanegaraan. Dari aspek sejarah pula, bangsa lahir daripada perkataan Latin yang membawa maksud lahir. Ia juga membawa maksud kepada tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada pembentukan sekumpulan besar manusia. Bangsa mempunyai makna yang sangat luas. Kebiasaannya, istilah bangsa digunakan untuk merujuk kepada kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan komuniti. Selain itu juga, pembentukan bangsa melalui ikatan sejarah, keturunan, penggunaan bangsa dan perkongsian. Sentimen yang membentuk kepada bangsa adalah perasaan kekitaan. Oleh itu, dapat kita rumuskan bahawa istilah bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang terikat kepada perasaan kekitaan bersama dalam sesebuah negara. Asasnya, istilah negara bangsa merupakan gabungan 2 dimensi iaitu negara dan bangsa. Sesebuah negara terbentuk kerana adanya tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, undang-undang, sempadan dan kerajaan. Semua elemen ini saling melengkapi untuk membuktikan tentang sistem kekuasaan dan autoriti. Menurut Abdul Rahman Imbong pada tahun 2001, konsep negara bangsa di Eropah bermula apabila lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa federal dan proses pembentukan sistem baru yang dipanggil sistem kapitalis. Kejayaan kapitalis membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sesebuah negara moden yang mempunyai sempadan atau wilayah dan bangsa tertentu. Misalnya di Eropah, bangsa Inggeris muncul lebih awal sebelum bangsa Eropah dan negara England moden. Negara bangsa dapat dikenali dengan perkongsian budaya, rakyat memiliki kesedaran, kesatuan identiti nasional dan perkongsian sejarah yang sama. Idealnya, sesebuah negara bangsa memiliki hanya satu anak watan, satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa kumpulan lain. Negara bangsa adalah hanya satu idea di mana bangsa sama dan ditadbir urus oleh negara berdaulat mereka. Satu negara hanya mengandungi satu bangsa. Berikutan ini Benedict Anderson pada tahun 1983 melalui konsep Imagine Community mengatakan pertembungan tentang bentuk negara bangsa akan dimutamakkan dengan kemerdekaan di mana pelbagai bangsa itu menjadi satu bangsa seperti negara Indonesia. Terdapat beberapa bentuk negara bangsa. Pertama, satu bangsa, satu negara. Ia merujuk kepada negara sebangsa iaitu negara bersifat homogeneous, asal-usul sesuatu bangsa yang tidak dihijrahi oleh bangsa lain. Sebagai contoh, bangsa Jepun membentuk negara Jepun. Kedua, bangsa tanpa negara. Contohnya bangsa Kurdi berusaha menuntut kemerdekaan dan membentuk negara sendiri namun usaha itu gagal sehingga hari ini. Natijahnya, mereka mula menerima tawaran autonomi dan menubuhkan Kurdistan Raya. Seterusnya, negara tanpa bangsa. Keadaan ini berlaku apabila wujudnya sesebuah negara yang diiktiraf kedaulatannya namun identiti bangsanya masih tidak dapat dikenal pasti.
Misalnya, Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat belum mampu membina satu bangsa Malaysia atas alasan masih terdapat kumpulan etnik yang mahu mengekalkan identiti masing-masing. Selepas daripada itu, terdapat istilah negara bangsa tamu yang merujuk kepada negara-negara seperti Jerman, Perancis, China dan lain-lain. Wilayah negara ini diduduki oleh kumpulan etnik asal seperti Karolowski dan Suzuki 2011. Pendek kata, hegemoni politik terdiri daripada anak watan di mana mereka diiktiraf dan diterima dunia. Meskipun negara ini menerima kedatangan imigran, mereka akan bernaung di bawah payung anak watan di situ. Terakhir, negara bangsa settler merujuk kepada negara-negara seperti Kanada, Australia, New Zealand dan sebagainya. Imigran yang menduduki negara itu memingkirkan anak watan dan ada yang menghapuskan anak watan asalnya seperti Delora 1998 dan Wolf 2006. Kedudukan anak watan tidak diperakui dan diterima dalam aspek pemilikan tanah, penguasaan ekonomi dan politik serta hegemoni politik diganti dengan kumpulan etnik yang menguasai ekonomi dan politik seperti White Anglo-Saxon Protestant (WASP), Anglo-Celtic, Perancis, Cina dan sebagainya. Konklusinya, menurut artikel Berita Harian pada 30 Ogos 2017, Encik Kuhasnan Kuhalim berkata, usaha untuk menyatupadukan kaum melalui proses pembinaan bangsa perlu dilaksanakan. Proses itu bertujuan menyedarkan warganya mengenai harga diri bangsa yang merdeka dan berdaulat serta mampu membangunkan sebuah negara yang maju.